Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam misi menamatkan bacaan kita pada kitab Talbis Iblis. Dan hak tamat tu satu perkara lah. Yang kedua, kita nak memahami dan mengetahui bentuk-bentuk tipu daya iblis. Dan seterusnya, kita nak menghindari tipu daya itu dengan bantuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga dengan kefahaman kita terhadap perkara tersebut akan menyelamatkan kita daripada tipu dayanya, dan kita minta sesungguh-sungguhnya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tipu daya iblis dengan isti'azah kita, dengan doa kita, dengan doa minta hidayah, dengan doa perlindungan, isti'azah daripada gangguan syaitan. Semoga Allah taala memberkati kita semua. Baik, insya-Allah pada malam ini menyambung siri bacaan kita, iaitulah pada perkara talbis iblis terhadap majoriti masyarakat awam. Muka surat 515 pada satu cetakan. Yang satu lagi muka surat berapa? 611. Jadi insya-Allah kita sambung pada talbis iblis terhadap majoriti masyarakat awam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata pengarang kita, iblis mentalbis sebahagian besar kalangan awam dengan mengikuti tradisi. Ini apa dia? Talbis yang majoriti orang ialah ini adalah tradisi masyarakat kita. Dah lama dah orang buat. Takkanlah orang dulu tak betul. Takkanlah nenek moyang kita tak mendapat petunjuk. Dan begitulah. Inilah faktor yang paling sering mereka binasa, membuat mereka binasa. Salah satunya ialah sikap mereka yang mengikuti para leluhur dan para pendahulu, yakni nenek moyang lah, di dalam meyakini tradisi yang turun-temurun dipraktikkan. Sehingga ada di antaranya yang hidup selama 50 tahun dan mengikuti tradisi ayahnya tanpa dia pernah berfikir atau memandang apakah tradisi tersebut benar atau salah. Kita tengok video sekarang ni, kadang orang marah kenapa ditegur masyarakat daripada berbuat demikian. Ini sudah menjadi amalan nenek moyang kami. Dan sebenarnya ni adalah talbis iblis antara yang paling banyak berlaku kepada masyarakat awam. Iaitu mereka hanya ikut nenek moyang, tapi mereka tak pernah berfikir, betul ke amalan yang dibuat ni ada dalam agama kita? Betul ke benda ni ada dalam agama kita? Bahkan sebahagiannya tradisi-tradisi tersebut ditegah dalam agama pun. Kalau buka kitab-kitab, boleh jadi kita dapati amalan tersebut dilarang atau dimakruhkan, tapi dilakukan seolah-olah perkara tersebut adalah sunnah.
yang tidak boleh ditinggalkan. Dan dia tak pernah fikir, betul ke agama kita suruh buat macam ni? Sebagaimana kaum Yahudi, Nasrani dan Jahiliyah yang mengikuti para pendahulu mereka masing-masing. Jadi orang Yahudi dan Nasrani inilah penyakit mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan, mereka kata, kami nak ikut apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukan padanya. Ini Yahudi dan Nasrani. Sampai hari ini, kadang-kadang dia tak tahu pun apa isi kandungan kitab dia. Kalau tanya orang Kristian hari ini, dan kalau kita tengok pun amalan-amalan mereka, kebanyakan yang dia buat adalah ajaran gereja yang mana tidak ada sandaran sedikit pun daripada kitab suci mereka. Pasal apa? Daripada pastor tu kepada pastor ni, pastor, akhir sekali tak ada isi kandungan Bible. Mereka berhujah dengan nenek moyang, tapi mereka tidak berhujah dengan kitab mereka. Ini yang menimpa masyarakat ahli kitab. Sama halnya dengan kaum muslimin. Mereka mengerjakan salat dan beribadah mengikut tradisi. Ada yang mengerjakan salat bertahun-tahun lamanya dengan cara seperti yang dia lihat dilakukan oleh orang-orang. Dia tengok jauh orang duk buat, tapi dia tak pernah belajar. Salat dia begitu, ibadat dia yang lain pun begitu. Kalau Allahu Akbar, dia pun letak tangan, letak tepi. Kita bertanya, kenapa duduk sebelah sini? Dia kata pasal sini kedudukannya hati. Bila kita letak dekat hati itu menambah khusyuk kita. Alasan tu ada. Tapi apakah ia ada dalam agama kita? Ataupun yang Nabi SAW tak hanya sekadar di atas dada ataupun di pusat ataupun bawah tu, yang tu khilaf. Tapi nak kata letak di hati, apakah ada nas agama yang mengajarkannya? Ataupun dalam bab-bab lain. Okey? Jadi amat mungkin dia tidak fasih membaca Al-Fatihah dengan sempurna dan dia tidak tahu kewajipan-kewajipan di dalam salat. Yang lebih parah lagi, hak tu kita kata yang panggil sunnah bab kecil lah, tidak mengganggu sah atau batalnya salat. Ni tiba-tiba bab Fatihah pun tak betul, bab rukun, tamakninah, habis semua. Dia hanya buat ikut-ikut sahaja. Tidak mudah untuk orang seperti ini mengetahui semua ketentuan itu kerana sikap menyepelekan agama ini, menyepelekan agama ini. Padahal pada waktu yang bersangkutan ingin berdagang ke suatu negeri, nescaya dia bertanya ke sana kemari sebelum bepergian tentang barang apa yang laris dan popular di negeri tersebut. Mana pengarang kita ni buat bandingan. Kalau nak buat ibadat begitu je, ikut je. Tapi kalau nak berniaga, macam-macam dia fikir. Betul ke ni? Buat market study dulu. Buat dulu cukai dia macam mana, ada permintaan kau tak ada barang apa yang nak kena jual, ni lesen tak lesen, semua dia buat. Supaya perniagaan dia menguntungkan, tidak menjadi ada masalah. Tapi dalam bab ibadat, tidak serumit atau tidak sekuat usaha dia untuk menjadikan amalan dia sah. Tambah berat lagi, baru ni kita pun sebut dalam kuliah, orang kita ni dahlah bab ibadat tu kurang dah, tapi ada lagi. Yang paling dahsyat lagi, di saat dia mengambil berat sikit sebanyak tentang sah dan batalnya ibadat, dia tak fikir pun tentang sah dan batalnya akidah. Kita kalau bab nak semayang mengaji, sah batal ke semayang. Tapi kalau bab akidah, dia tak faham pun tentang apa yang membatalkan syahadah dia. Sehingga dia boleh bersumpah dengan nama selain Allah.
dan dia boleh beriktikad pada Allah apa yang Allah Ta'ala tidak benarkan dia beriktikad. Dia boleh sandarkan kekuasaan alam ini kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tu lagi dahsyat. Pasal apa? Sebab ustaz dia ajar, sebab tok guru dia buat, sebab orang tu kata begini, sebab wali tu kata macam tu. Akhir sekali dia tidak cross check dengan Quran dan Sunnah, menyebabkan fitnah tu berlaku kerana hujah dia adalah hanya mengikut nenek moyang. Sebahagian dari orang awam ada yang melakukan rukuk atau sujud sebelum imam rukuk atau sujud. Aku pun melihat sekelompok orang yang mengucapkan salam saat imam mengucapkan salam, padahal mereka belum selesai dari bacaan tasyahud yang wajib baginya. Ada pula seseorang yang meninggalkan solat fardu, tapi justru malah menambah solat sunat. Mungkin di antara mereka yang tidak membasuh salah satu anggota wuduknya saat berwuduk seperti tumit. Ambil asmaya pun ikut-ikut je. Atau mungkin juga di kalangan dia atau di tangan dia ada cincin yang menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, kerana tertutup benda yang melingkar di jarinya itu. Meski ini boleh diatasi dengan memutar-mutarnya sehingga wuduknya dianggap tidak sah. Kira tu belajar dah ambil semayang, cuma tak belajar bak nak putar cicing je. Kadang-kadang dia ikut je. Orang tengok orang pakai cicing, dia pakai cicing. Tapi dia tak tahu orang tu pakai cicing, ambil wuduk dia pusing. Dia ni tengok orang pakai cicing, ustaz tu pakai. Dia ambil bak pakai je, dia tak ambil bak nak katakan wuduk tu. Baik, itu bab solat dan wuduk. Terkait jual beli, di kalangan awam banyaknya transaksi yang tidak sah. Mereka tidak berusaha memahami hukum syariat dalam jual beli. Dan begitu mudahnya salah seorang dari mereka mengikuti rukhsah atau keringanan yang dikemukakan seorang faqih supaya mereka bebas masuk atau mengambil hukum syariat sesuai keinginan. Setiap kali mereka menjual sesuatu, pasti ada saja unsur penipuan di dalamnya dan cacat yang terselubung. Salah satu kebiasaan mereka terkait taat kepada adat adalah memperlambatkan salat wajib di bulan Ramadan, berbuka dengan makanan haram dan mengunjing orang. Di antara mereka ada seorang yang menggadaikan rumahnya tetapi menyewanya kembali. Ini dia mengatakan ini kondisi darurat. Ini kondisi darurat. Maksud apa tu? ada transaksi pelik situ tu, dia ayat tu. Dia sewa, dia pajak rumah dia, gadai kepada orang tu untuk minta hutang lah. Lepas tu dia bayar pula sewa kepada orang tersebut. Jadi dia bayar, dia pinjam rumah, dia kata ni sewa rumah, padahal alasan dia untuk menghalalkan riba daripada pinjaman dia tu. Baik. Ini semua padahal dia punya rumah lain yang di sana terdapat perabotan yang apabila dijual, nescaya dia tidak perlu menggadaikan dan menyewa kembali rumah miliknya tersebut. Tetapi rupanya yang bersangkutan ini khawatir wibawanya menjadi jatuh manakala diberitakan dia telah menjual rumahnya. Kebiasaan selainnya dari orang-orang yang senantiasa mengikuti adat ialah mengandalkan perkataan dukun, ahli nujum dan peramal. Salah satu daripada bab adat ni, menjadikan dia sebagai ataupun tempat dia rujuk adalah dukun, ahli nujum dan peramal.
tradisi seperti ini sudah tersebar luas di tengah masyarakat serta terus dijalani oleh orang besar, sehingga jarang sekali anda melihat seseorang dari mereka yang bepergian memotong pakaian dan berbekam tanpa ada terlebih dahulu bertanya, berkonsultasi di depan ahli nujum, lantas mengikuti kata-katanya. Di rumah mereka pun pasti ada kalender, namun belum tentu ada mushaf di sana. Kalender ahli nujum lah. Jadi ini sebahagian daripada bentuk-bentuk amalan masyarakat yang asal usul kalau ditanya kenapa dia buat, alah, sebab orang dulu duk buat lagu tu, kita ikut je. Kenapa pergi siapa pun ikat nak tanya Tok Nujum, nak kenduri bila, nak tengok hari molek ke tak molek, semua tanya Tok Bomo. Akhir sekali, bila orang tanya kenapa, tak boleh, sebab ni memang amalan adat orang-orang dulu, ada orang tua dulu. Jadi berhujah dengan amalan orang-orang tua sehingga perkara tersebut menyaingi agama. Menyaingi agama. Adat dianggap seperti agama yang tidak boleh ditinggalkan, dan mereka berharap kebaikan, manfaat atau mudarat berdasarkan amalan-amalan tersebut. Disebut dalam sahih dari Nabi SAW bahawa baginda ditanya kepada tentang para dukun. Baginda pun menjawab, mereka bukan apa-apa. Para sahabat lantas menanyakan, wahai Rasulullah, kadang mereka berkata ehwal sesuatu, lalu perkataan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Yang talbis lagi, bila Tok Bomo bagi tahu, betul. Menguatkan lagi amalan masyarakat tu. Amalan masyarakat, petua dia dan sebagainya. Kalau kita tak buat, berlaku mudarat. Kalau kita buat, insya-Allah selamat. Bila buat betul, jadi sungguh seperti yang Tok Bomo tu bagi tahu. Masyarakat pun mula percaya. Dan perkara ni sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dia berlaku betul, tu lagu mana tu? Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinniyu fayanquruha fi udhuni waliyihi naqrad dajajah fayakhlituna fiha akthara min mi'ati kadhibah. Perkataan itu berasal dari kebenaran yang dicuri dengar oleh jin, lalu dia patukkan ke telinga pengikutnya layaknya patukkan ayam, lantas mereka campurkan lebih dari 100 kebohongan padanya. Jadi kalau pun betul, memang boleh ada berlaku. Betul, Nabi iktiraf benda tu. Sahabat tanya Nabi, Nabi tak kata, kebetulan dia tu. Tak, Nabi kata memang betul. Ada di kalangan pengamal-pengamal paranormal ni bahasa kita, yang memang dia buat, dia bagi tahu betul berlaku. Cuma Nabi bagi sandaran asas macam mana benda tu boleh berlaku. Sebab ada jin yang curi dengar khabar dari langit, dan jin tersebut bagi tahu kepada ni wali Yahu ni, pengikut dia dari kalangan manusia ni. Jadi dia bisikkan kepada perkara tersebut, dia bagi tahu, kemudian si pemdusta ni akan masukkan lagi beberapa kebohongan sehingga akhirnya orang percaya. Bila orang percaya kepada dia, dia jadi sumber rujukan masyarakat, dan akhirnya berlakulah kerosakan dalam masyarakat. Asal usulnya tidak faham bahawa agama dari sudut asalnya tak bagi dah pergi. Tanya pun tak boleh dah. Apatah lagi mempercayainya. Jadi sebab itu perkara-perkara begini, jalan keselamatan bagi kita adalah kembali kepada agama. Kembali kepada wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi. Jadi saat kalau kita tak tahu, tak tahu pun tak apa. Kita tiba-tiba sakit. Lepas sakit kita berubat tak sembuh-sembuh. Lepas tu dia macam tu bertahan, berubat tak sembuh, ruqyah pun tak sembuh.
Kita tak tahu mari mana benda tu. Jalan keluar tak ada. Minta dengan Allah. Tak semestinya orang nak sembuh daripada sihir ni, dia kena tahu siapa dia hantar. Ni pergi pula tanya pula, jin tu pula ayak pula, oh ni hak hantar ni begini, fulan bin fulan, habis adik-beradik. Habis suami isteri. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita daripada tipu daya tersebut. Baik, jadi ni masyarakat banyak berlaku macam ni. Banyak berlaku. Duk ikut-ikut siapa pekat jadi Tok Bromo tu jadi dah satu benda yang diterima oleh masyarakat. Sebab tu kalau kata apa hujah yang menyebabkan Tok Bromo ni boleh diberi kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, jawapannya bukan agama. Jawapannya adalah kerana amalan nenek moyang. Orang dulu boleh pakai orang begini-begini. Akhir sekali dia diterima dalam masyarakat. Dan nak buang perkara ni punyalah payah. Bila kita kata tak boleh benda ni, agama kita larang. Orang dulu duk buat tak ada masalah apa pun. Nak mengandung ada amalan dia. Nak beranak pula ada amalan dia. Macam-macam perkara. Bila kita kata benda ni tak ada dalam agama, orang dulu duk buat tak ada masalah tu. So ini antara perkara yang berlaku. Jadi kira ialah majoriti masyarakat ditipu oleh iblis dengan amalan nenek moyangnya sendiri. Hatta kadang-kadang mungkin waktu nenek moyang tu buat, niat dia tu molek dah. Tapi oleh kerana dia tak ada sampai kepada maksud, menyebabkan orang yang ikut ni buat dengan maksud yang lain. Jadi sebab tu bab agama ni jangan ikut nenek moyang. Boleh jadi hak nenek moyang buat tu ada, kita tak kata salah, sesat dan sebagainya. Mungkin adalah orang panggil keperluan maslahat pada masa tu. Sebagai contoh, orang duk gurau semua. Kadang-kadang dulu kita tengok orang-orang dulu, masyarakat dulu tutup tudung ni separuh je. Tak. Hatta bini tok guru, tok guru pula, berat pula kita kata lagu tu. Tapi nak ayatnya orang-orang mengaji pun tutup separuh je. Jadi kita kata mungkinlah pada masa tu sebab dia ni daripada orang yang tak pakai tudung langsung, dia nak ajak orang pergi tutup separuh dulu. Tapi jangan pun, dulu orang pakai dulu. Kita kena kembali kepada nas agama. Nas agama kata tutup berlaku. Kalau kita dah berhujah dengan amalan orang dulu kata boleh, orang dulu buat lagu tu, orang dulu buat lagu begini, habislah kitanya. Betul tak? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kembali kepada nas agama kita. Itu yang benar. Bukan kepada amalan-amalan orang. Sebab tu agama ni dilihat kepada nas agama, Quran dan juga sunnah. Bukan dilihat kepada individu. Kerana individu ada justifikasi yang lain. Maslahat-maslahat yang mungkin kita tak tahu. Tapi nas yang kekal sampai akhir zaman adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, jadi itu dalam bab contohlah. Dalam bab mendatangi dukun ni, antara perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat lah. Hatta orang-orang belajar agama pun terlibat. Ustazah pun contohnya pergi jumpa Tok Bromo. Ustaz pun kadang-kadang pergi jumpa Tok Bromo. Pasal apa? Orang dulu buat tak ada masalah pun, dia kata. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada kesyirikan. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Ini dalil yang menunjukkan pergi tanya Tok Bromo pun tak boleh dah. Nabi SAW kata, siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya mengenai suatu perkara, maka salatnya selama 40 malam tidak akan diterima. Tok Bromo peramal ni macam mana? Arrafan ni contohnya cari benda hilang untuk nujum.
Nujum 4 belalang tu sebenarnya bahasa nujum kita tu tak kena. Nujum ni dia tengok dia bintang, nama dia pun nujum. Nujum ni bintang. Piramli tu hak kacau makut nampak lembu hilang tu. Tu dalam bahasa Arab tak panggil nujum, dia panggil arraf. Arraf ni orang yang tahu benda yang dah berlaku. Nujum ni dia benda dia meramal masa depan. Nujum, kahin ni dukun. Arraf ni biasa dia mengaku dia tahu. Barang hilang, orang pergi jumpa dia, mana barang ni? Ataupun curi, dia nak tahu siapa dia curi. Hak berlaku dekat apa tu? Mati tu hak ITNM tu. Apa ITNM pula? Universiti UPNM mati tu. Asal-asalnya laptop hilang. Bila tanya ayah dia kata ayah dia ni boleh tilik orang pandai. Dia pun telefon ke ayah dia. Ayah dia pada semaya-semaya dapat 2 nama kamu. Kan? Dia kata ni dapat 2 nama ni. Mari mana perkara tersebut? Itu dia panggil arrafan. Arraf ni dia tahu benda, nampak orang, nujum 4 belalang tu bahasa nujum. Tapi nujum ni sepatutnya dia tengok ke langit. Cuma bahasa kita, nujum juga orang yang suka meramal lah. Kacau, potong buah 5. Gelek buah 5, lepas tu potong belah 2. Lepas tu nampak muka di buah 5. Lama saya sekolah dulu, ustaz nak gertak orang. Dia kata, siapa ni ustaz mai ajak belah buah 5. Nampak muka dia tu. Sudah, takut belakang. Tapi bahaya juga duk main lagu tu. Bila ustaz sendiri ayat lagu tu, kita tak tahu sama dulu. Tak tahu. Dia pun kata, siapa dia curi ni, ustaz nak mai ajak malam ni. Dia kata, nak mai ajak, lepas tu kita belah buah 5. Kita minta dengan Allah, biar Allah Ta'ala tunjuk muka siapa dia curi dalam buah 5. Kecut habis budak-budak zaman kita dululah. Ustaz buat gertak lagu tu. Tapi sebenarnya tu saya kata, kadang-kadang orang ni dia bimbang solat dia tak sah. Tapi dia tak bimbang. Kalau dia buat perkara tersebut, dan budak percaya kepada apa yang dia mendakwa, ada orang boleh tahu benda gaib. Melainkan dia buat siasat guna CCTV dan sebagainya. Nampak muka orang tu. Itu CCTV lain. Ni belah buah 5 ataupun butak dalam mangkuk air kaca tengok tilik tengok. Nampak? Kalau tak nampak apa yang dia kata apa? Anak haram dia kata. Tengok. Nampak dia kata. Perkara tersebut dia panggil arraf. Piramli buat cerita, pakla ni ada lagi orang buat. Dia pergi sakit, dia kata orang bomo yang ada orang sihir. Siapa sihir? Nanti kita tengok. Dia pun sebut nama. Habis hancur. Jadi daripada mana perkara tersebut? Keturunan nenek moyang. Itu dalam bab bomo. Tak boleh. Apatah lagi kalau yang hak bukan kacau tadi macam tadi kita kata dia semayang ajak. Ayah budak tu, saya tak silap saya, dia kata dia semayang lah kan. Dia semayang bagi nama tu. Sebab tu antara perbincangan kita semalam duduk di tu, kita mesti tahu, kita jangan sekadar melabel orang. Nama ni boleh berubah. Nak panggil Tok Bomo, kau nak panggil dukun, kau nak panggil arraf, kau nak panggil perawat Islam, kau nak panggil apa, uskun kau. Boleh berubah nama, tapi kriteria asal tu kita kena tahu. Macam orang nak label seorang tu khawarij, kau murjiah dan sebagainya, dia kena tahu apa kriteria tu. Takkanlah orang tu buat sikit satu je, tu inilah hukum dia khawarij tu. Ni ahli bid'ah tu, padahal baru beberapa perkara yang mungkin dia ada kesilapan dalam bab tu. Cuma dalam bab-bab akidah memang kita kena tegas lah. Kan? Jadi berbalik kepada isu bomo kan sebab kita kena tahu kriteria. Bila sebut arraf mendakwa sesuatu di balik ghaib, di alam ghaib. Jadi walaupun metod dia tu semayang hajat, tapi natijahnya dia buat keluar nama. Bukankah nama tu sebahagian daripada rahsia yang tak ada orang tahu? Melainkan kalau nanti saya tengok CCTV, keluar nama rupa. Yang tu bukan mendakwa ilmu gaib. Sebab dia nampak dekat kamera CCTV. Yang ni ayah dia duduk kapung tu. Jadi
kita tidak melihat kepada metod. Mungkin dia guna limau, mungkin dia guna air, mungkin dia guna apa lagi? Kemenyan, bakar kemenyan. Mungkin dia guna macam-macam. Tapi maksud daripada arraf ialah mendakwa sesuatu benda di alam ghaib. Orang tak tahu benda tu, tiba-tiba dia tahu. Macam mana dia buat? Itu nombor 2. Tapi arraf ni adalah orang yang mendakwa sesuatu yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi Nabi dalam bab begini, Nabi kata pergi jumpa dia tu pun tak terima dah solat 40 hari. Dan dalam berat lagi kalau dia pergi percaya pula. Betul ni ayah dia royak macam budak-budak tu, dia percaya sungguh. Siapa pun ikat mati kawan tu. Kerana keyakinan dia bahawa apa yang ayah dia bagi tahu ni betul. Ada orang sampai bercerai-berai. Saya dapat kisah benar, seorang suami dengan isteri ni duduk sakit, pergi jumpa. Tok Bamu tu kata suami dia buat. Siapa bercerai? Kita pun menjadi pening. Allahu Akbar. Dengar kata dia pula ustazah juga. Cerai. Bab cahayanya. Jadi dalam bab cahaya ni ada hadis lain pula. Nabi SAW kata, Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, yakni membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, berarti dia sudah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu bab. Contoh tu. Kemudian, kebiasaan berikutnya. Ada lagi amal kebiasaan lain yang ikut nenek moyang. Dari orang-orang yang terbiasa mengikuti adat adalah sering bersumpah tetapi dilanggar sendiri. Yang majoritinya merupakan sumpah zihar. Ironinya, mereka pun tidak menyedari akan pelanggaran sumpah ini. Kata-kata yang kerap mereka ucapkan dalam sumpah adalah, isteriku haram bagiku jika aku menjual suatu barang. Baik, lagi. Kebiasaan orang awam lainnya, talbis iblis, talbis terhadap orang awam yang lainnya. Mengenakan pakaian sutra dan memakai cincin emas. Dia pun tengok orang dulu pakai tak ada apa pun. Orang dulu pakai tak ada apa. Kalau pak kita ni kadang-kadang bak rokok tu. Ustaz-ustaz pun buat juga tu, dia kata. Dia hujah lagu tu habis modal, tak boleh kata apa lagi kita. Fatwa dah keluar 2004 pun tak degi. Mungkin di antara mereka ada yang menjaga diri dari pakaian sutra, namun justru dia mengenakannya pada waktu tertentu seperti saat menjadi khatib pada hari Jumaat. Okey. Dan talbis iblis seterusnya kepada orang awam ialah mereka juga terbiasa tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan ketika seorang melihat saudara atau kerabatnya minum khamar atau pakaian sutra, alih-alih mengingkari atau mengubahnya, sebaliknya dia bergaul akrab pula dengannya. Zaman fitnah ni memang begitu. Instead of dia tegur, tiba-tiba dia pergi baik. Sehingga orang tu daripada awalnya patut meninggalkan benda mungkar, jadi rasa diberi sokongan pula pada kemungkaran yang dia lakukan. Termasuk kebiasaan mereka adalah membuat tempat duduk di depan pintu rumah
Yang ini membuat sempit akses yang dilalui pengguna jalan. Ni kena berlaku ni, ada juga pak kita ni. Kadang di depan rumah ada genangan air hujan yang wajib dia hilangkan, namun dia membiarkannya sehingga berdosa, kerana tentunya dia menyebabkan kaum muslimin terganggu. Kecil-kecil tapi rupa-rupanya termasuk dalam bentuk talbis iblis. Di antara kebiasaan mereka adalah masuk ke tempat pemandian umum tanpa mengenakan kain sarung. Ada juga yang masuk ke tempat tersebut dengan memakainya, namun dia mengangkat kain itu hingga ke paha sehingga sisi punggungnya terlihat. Sebahagian mereka memasrahkan diri ke tukang picit. Oh, sudah. Tukang picit, tukang urut. Sampai-sampai sebahagian auratnya terlihat dan dia disentuh langsung oleh si tukang picit. Macam-macam lah ni. Banyak pagi kita ni. Tambah-tambah pula kalau dia beri nama urut batin, habis segala benda dia pegang belakang. Aurat lelaki itu biasa dari pusat hingga lutut, sehingga orang yang berprofesi ini boleh melihat aurat orang lain, dan kerananya mereka hampir tidak pernah menundukkan pandangan lagi tidak mengingkarinya. Bila lama-lama mungkin pergi hari tu pasal nak merawat. Siapa lama-lama bila dah terbiasa tengok aurat orang ni, dia rasa tak apa dah. Tidak ingkar lagi benda aurat. Zaman kita lah ni tidak siapa tukang picit lah. Zaman kita ni siapa ke bab-bab doktor. Contoh dia macam ni. Pada asalnya waktu dia bermuamalah dengan pesakit, mungkinlah kaedah dia darurat. Masa tu dia perlu kepada melihat aurat. Tapi oleh kerana kebiasaannya duduk di hospital, dia biasa dah tengok aurat orang. Dia balik rumah pun dia anggap benda tu biasa. Sehingga dia tidak lagi mengingkari aurat orang yang terbuka atau menundukkan pandangan dia. Tak boleh. Dia kata tak apa, saya biasa dah benda ni. Boleh jadi dia bersentuhan antara lelaki atau wanita. Tak buat pecek ni lah. Tukang picit ni. Hak ngurut tu satu hal lah. Mungkin siapa pergi kepada tukang urut, nak urut kaki, tengok-tengok, ngurut perempuan. Kalau lelaki dia tak kisah. Hak kita kata hak ngurut satu hal ni doktor, nurse. Waktu dia menguruskan pesakit, mungkin itu waktu darurat dia. Tapi bila dia balik daripada luar kerja dia, ruang yang tidak perlu kepada sentuhan apa, tapi talbis iblis menyebabkan dia rasa benda ni dah biasa. Ini antara benda yang kita kena hati-hati. Jadi dia kata sampai-sampai orang yang berprofesi ini biasa melihat aurat orang lain, dan kerananya mereka hampir tidak pernah menundukkan pandangan lagi tidak mengingkarinya. Bahaya kita ni. Kadang-kadang tak sedar benda ni. Kadang-kadang tak sedar lah. Saya tengok dalam video ada seorang kata, betul ke tak cerita, betul ke tak kan. Lalu ni kan ada macam-macam challenge. Seorang budak tu, orang kata kena gigit. Dia gantung biskut ke kerepek ke, dia tanding makan, siapa makan habis dulu. Jadi dah jadi benda tu biasa ke tak? Wah, berlaku. Apabila satu keadaan tu seorang budak ni, bila orang kata mula, dia tak makan. Orang tanya, apa mu tak makan? Dia kata, mana boleh makan berdiri, dia kata. Nah, budak ni betul. Dia tu betul. Pasal apa? Pasal dia kata, benda ni patutnya tidak dilakukan begitu. Tapi oleh kerana dah jadi kebiasaan, orang anggap benda tu normal. Orang anggap benda tu normal. Padahal dia tak perlu. Kalau kita kata
ada panggil maslahat yang perlu kepada dia berdiri, tak ada masalah. Ada nak pergi mana-mana, tapi dalam keadaan biasa, kalau contohnya kalau kita minum pun duduk, makan pun duduk, melainkan kita ada maslahat yang perlu, tidak ada menjadi masalah. Ni saja-saja. Sampai dah jadi satu kebiasaan. Allahul Musta'an. Okay? Termasuk kebiasaan mereka, iaitu tidak menunaikan hak isteri. Terkadang seseorang mendesak isterinya untuk menggugurkan hak mahar. Dia meyakini menikah bererti terlepas dari kewajipan membayar mahar kerana isterinya wajib menggugurkan hak tersebut. Kadang-kadang seorang lelaki awam lebih condong kepada salah seorang isterinya sahaja, sehingga berbuat zalim dalam pembahagian giliran bermalam kerana dianggapnya remeh. Dia mengira perkara ini tidak penting. Justru sebaliknya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika baginda bersabda, "Man kanat lahum ra'atani yamilu ila ihdahuma 'ala al-ukhra, jaa'a yawmal qiyamati yajurru ihda shiqqaihi saqitan aw ma'ila." Siapa memiliki dua isteri dan condong pada salah satu dari isteri-isterinya yang lain, maka dia datang pada hari kiamat sambil menyeret sebahagian tubuhnya dalam keadaan mengesot atau miring. Allahul Musta'an. Di antara kebiasaan mereka, membuktikan bangkrut di hadapan hakim dengan keyakinan bahawa dengan begitu, maka kewajipannya telah gugur. Padahal mungkin saja dia boleh membayar kewajipannya. Termasuk kebiasaan yang terus mereka lakukan, iaitu saat jasanya disewa seseorang agar bekerja seharian penuh, lantas dia bekerja membuang-buang waktu, entah dengan melambatkan pekerjaan, kerap menganggur, memperbaiki alat-alat kerja seperti tukang kayu menajamkan kapak, gergaji dan selainnya. Ini dianggap pengkhianatan atas amanah, terkecuali semua itu dia kerjakan sebentar saja atau sesuai dengan keperluan waktu pada umumnya. Sebahagian besar para pekerja ini melewatkan solat. Untuk bab kerja pun termasuk dalam bab talbis. Bab keluarga pun termasuk dalam bab talbis. Bab solat kerja dalam solat pun termasuk talbis. Ni. Rupa-rupanya sampai bab kerja pun termasuk disebut oleh Ibnul Jauzi sebagai talbis. Dari sebahagian besar dari para pekerja ini melewatkan salat dengan dalih aku sedang disewa orang untuk bekerja. Seakan-akan dia tidak tahu bahawa waktu salat bukan bahagian akad sewa. Di samping minimnya ketulusan terkait pekerjaan, sering dijumpai pada perilaku mereka ini. Baik. Di antara kebiasaan yang terus mereka lakukan ialah mengubur jenazah di dalam peti, dalam kanda, macam perbuatannya orang non-Muslim. Ini perbuatan makruh. Untuk kafan, mereka tidak boleh menggunakan kain yang mahal hanya demi suatu kebanggaan. Kain kafan haruslah sederhana. Mereka juga mengubur sejumlah pakaian bersama si mati yang jelas-jelas ia haram kerana termasuk menyia-nyiakan harta. Mereka pun meratapi mayat, padahal telah disebutkan dalam Sahih Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dar'un min jarabin." Sesungguhnya apabila wanita peratap tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, dia orang mati, dia meratap atas kematian, maka wanita ni dia tak bertaubat daripada perbuatan itu sebelum dia meninggal dunia, maka di hari kiamat dia akan didirikan dengan mengenakan jubah dari aspal dan pakaian panjang dari kudis. Mereka menghadapi kematian dengan menampar pipi dan merobek baju,
khususnya kalangan wanita. Padahal disebut di dalam Sahihain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man syaqqal juyub wa latamal khudud wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang merobek kerah baju. Juyub ni poket baju lah. Bila dia meratap, dia akan tarik poket dia, koyok pakaian dia kerana berkabung. Perkara ni dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi SAW kata bukan sekadar larang. Nabi menafikan dia daripada kumpulan orang Islam. Maknanya bukan amalan orang Islam meratapi kematian dengan sifat koyok baju, tampar pipi dan memanggil dengan panggilan jahiliyah, yakni ucapan-ucapan ratapan yang termasuk ucapan jahiliyah. Kenapalah Tuhan ambil dia? Kenapa Tuhan tak ambil aku dulu? Jadi seolah-olah menafikan takdir dan menolak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka melihat orang yang tertimpa musibah dengan menyobek baju namun tidak mengingkari keburukan ini. Justru mereka mengingkari orang yang tidak merobek baju saat itu dengan mengutarakan musibah sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya. Di antara kebiasaan mereka adalah melakukan ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban, menyalakan api di sana dan mengambil tanah makam yang diagungkan. Banyak ni, dibagi contoh-contoh belakang ni, semua banyak. Ada ziarah kubur, paling famous sekarang ni kubur Nabi Hud lah, dekat Yaman kan. Sampai ritual dia dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam ni talbis yang sangat nyata. Cuma orang yang tahu sunnah dia akan dapat beza. Orang yang tak tahu sunnah dia akan tertipu selamanya. Sebab dia anggap benda ni boleh, padahal tidak ada. Kita nak tahu ni talbis tak talbis, jawapan dia satu je. Kalau kita ada neraca guideline untuk menentukan mana amalan sunnah dan mana amalan bid'ah, kita selamat. Tapi kalau kita nak main ikut je, tadi asal dia ikut je, akhirnya kita akan anggap benda tu boleh. Dan ini yang berlaku. Ada orang pergi buat, orang panggil ziarah kubur wali Songo. Pasal apa? Pasal orang dah buat belaka. Tak boleh. Orang pergi belajar di Tarim contoh je. Pergi ziarah kubur Nabi Hud. Pasal orang dah buat belaka. Kalau kita kata macam mana ada dalil, mana ada bukti hujah yang menyatakan itu adalah kubur Nabi Hud. Dengan macam-macam khurafat kepercayaan dan karut-marut yang ada, dan akhirnya dianggap sebagai perkara yang dibenarkan dalam agama. Key dia adalah tidak semak dan hanya ikut nenek moyang. Sebab tu ada satu iklan tu orang buat, pencuri nak sembunyikan duit yang dia curi. Jadi dia tak nak bagi orang ambil. Dia pun tanam duit dia dalam tanah. Dia letak batu nisan tanda. Ni tanda tepat dia letak duit dia. Tapi qadar Allah dia kena tangkap ke polis. Masuk penjara. Bila dia keluar penjara, dia nak ambil lah duit hak dia tanam tu. Tengok kubur hak dia tanam tu dah jadi kubur besar. Orang duk mari minta dulu, minta hajat dan sebagainya. Pasal apa? Pasal orang hak sembah kubur tu pun dia tak tahu kubur ni kubur siapa. Dia tak semuk. Lama kelamaan, orang kedua mari, siapa ni? Kubur orang alim ni. Mari ketiga mari, siapa dia? Orang bukan sebarangan. Lama kelamaan, tiba-tiba hajat dia minta kebetulan pula jadi. Oh, yang tu musibah. So kita kata nak selamat, biarlah neraca agama yang memandu kita. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita nak tengok amalan masyarakat ni sampai setahap, kalau kita nak tengok detail satu-satu, payah kita nak buat. Yang kita kena fahamkan masyarakat ialah
guideline asas adalah panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab kalau tak ada guideline, hari ni orang tu buat dia rasa boleh, esok kawan tu buat rasa tak boleh, lepas tu lafaz tu pula dia rasa boleh pula. Pasal apa? Dia hanya rasa benda ni boleh tak boleh berdasarkan hawa nafsu dia. Tapi kalau dia ada guideline, benda ni tak ada daripada Nabi, benda ni tak ada daripada sahabat, akhir sekali dia tinggal, selamat. Jadi isu ikut nenek moyang ni dalam banyak perkara, terutamanya bab kematian, bab kelahiran, bab amalan-amalan, petua-petua, nak cari rezeki, nak selamatkan keluarga dan seumpama dengannya. Jadi atas dasar tu akhirnya dianggap sebahagian dari agama. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Ibnu Aqil berkata, ketika tuntutan syariat terasa berat bagi orang-orang bodoh dan lalim itu, mereka pun memilih meninggalkan aturan syariat, lantas mengagungkan aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga benar-benar terasa mudah dilakukan. Sebab dengan demikian mereka tidak sedang menjalankan perintah dari orang lain. Bagiku, mereka kafir kerana membuat aturan-aturan seperti ini, seperti mengagungkan makam dengan sesuatu hal yang dilarang syariat. Misalnya saja menyalakan api, mencium kuburan, berbicara dengan mayat menggunakan tulisan di papan dan kertas. Wahai tuanku, lakukan ini dan itu untukku. Musibah ni. Ibnu Aqil kata apa? Di saat kita ajak suruh buat hak Nabi suruh, hak suruh Tuhan suruh, berasa berat. Tapi bukanlah berasa berat tu buat nak buat kerana tak ada daya dan upaya, dah. Dia berasa berat bila berkait dengan hak Nabi. Tapi bila berkait hak tidak Nabi, dia berasa ringan pula. Ini betul talbis. Nah, masyarakat kita zaman dulu lagi, patutnya sunnah bagi orang yang mati, kita ni pergi buat makanan untuk dia, meringankan beban dia. Tapi hak tu kita rasa berat. Tapi kita tak berasa pula keberatan bila pergi sudah tanya jenazah si mati, dia kata malam itu kalau ada apa-apa tu rayaklah, panggil lah, dia kata ada apa-apa kau malam ni, kalau ada kat rayaklah. Keluarga ni tengah sedih ni, nak ayat lagu mana tak tahu. Jadi hak Nabi suruh dianggap berat. Hak keturunan nenek moyang buat ni yang tak ada aturan daripada Nabi ni, dia anggap benda ni ringan. Ini sebahagian daripada bentuk talbis yang berlaku. Jadi iblis boleh saja menjadikan manusia yang nak buat hak Nabi tak suruh ni dia rasa mudah je. Hak Nabi suruh rasa berat je. Jadi ini sebahagian daripada contoh dia. Contoh lainnya mengambil tanah makam untuk mencari berkat, menuangkan wangian di atas kubur, menempuh perjalanan jauh untuk datang ke pemakaman, memasang sobekan kain di pohon lantaran mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah selagi masih menyembah Al-Lata dan Uzza secara bebas. Sesungguhnya anda tidak akan mendapati satu orang pun dari mereka yang benar-benar boleh mengkaji permasalahan zakat. Alhasil anda tidak berkuasa bertanya perihal hukum yang wajib bagi individu, termasuk bagi diri mereka sendiri. Tapi bagi mereka, celakalah orang yang tidak mencium makam Al-Kahfi, dan celakalah orang yang tidak mengusap batu bata Masjid Al-Ma'muniyah pada hari Rabu. Pada dia kan, hak dia buat tu lebih besar daripada sunnah. Tapi dia tak sedar, talbis iblis menjadikan dia nak buat hak Nabi suruh tu berat, buat hak Nabi tak suruh tu jadi ringan, dan ditanam pula dengan kepercayaan orang-orang dulu buat lama dah, beratus tahun dah orang buat.
Pok kamu ni baru mari 10 tahun. Baru belajar 2-3 kitab. Berasa lebih pandai dah daripada orang dulu. Ini hujah yang biasa. Jadi sebab tu kebenaran ini tidak dinilai dengan masa, tidak dinilai dengan keturunan, tidak dinilai dengan kepuakan. Kebenaran ini dinilai pada apa yang Allah kata dan apa yang Rasul ajar. Itu cara kita beragama. So, kalau nak selamat daripada tipu daya iblis, cara dia ialah kembali kepada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam semua aspek kehidupan. Itu nama dia manhaj, tuan-tuan. Manhaj ni kita pegang. Boleh jadi satu ketika kita terbuat, kita terjebak, kita tergelincir. Jadi katakanlah contohnya tiba-tiba kita pun lunak dengan orang ni. Itu pun terbuat sekarang. Tapi selama kita ada manhaj, kita tahu jalan kembali. Ini pentingnya manhaj. Manhaj kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Inilah manhaj yang boleh menyelamatkan kita daripada talbis iblis. Daripada terjebak dengan agama ataupun ajaran nenek moyang. Tengok-tengok dia buat, lama-lama kita berasa, betul ke dia buat ni? Kita tahu jalan kembali. Sebab apa? Kita buat cross check dengan Quran dan juga Sunnah. Tapi kalau kita tidak memiliki manhaj, hari ni orang kata begitu, kita ikut. Esok orang kata lagu tu pula, kita ikut pula. Lusa mari lain pula pandangan, kita ikut pula. Akhir sekali jadi pening. Lepas tu dia kata, dulu kata boleh, lepas tu kata tak boleh pula, lepas tu kata boleh pula, pening aku. Pening ni sebab apa? Dia hanya ikut. Jadi bila dia ikut ustaz ni, tukar pula, ikut ustaz ni pula. Dia tak ada manhaj. Manhaj ni lah yang, manhaj maksud apa? Manhaj kita berpegang dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga kita ni, mungkin hari ni kita tak tahu lagi. Tapi lepas 2-3 hari, orang mari bagi tahu. Sepatutnya kita buat macam ni. Sebab Nabi SAW suruh kita buat macam ni. Jadi bila kita tahu masa tu, kita akan ikut. Pasal apa? Kita ada manhaj. Hari ni kita tak tahu kebanyakan hadis. Mungkin kita tak tahu kebanyakan hadis. Kita hanya tahu beberapa hadis sahaja. Tapi oleh kerana kita ada manhaj, bila bertemu dengan amalan-amalan pelik, kita tak mudah nak ikut. Sebaliknya, bila orang ajar benda-benda pelik, kita tahan dulu. Ada ke Quran? Ada. Ini manhaj. Sebab tu saya pesan kepada semua sahabat-sahabat, dakwah kita kepada masyarakat ni masih lagi jauh. Kita bukan sekadar nak mengajarkan ini, orang panggil boleh buat atau ini tak boleh buat, tetapi kita nak ajak kepada manhaj. Boleh buat sebab apa? Tak boleh buat sebab apa? Kenapa? Kerana kita ada panduan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa kita tak buat? Sebab Nabi tak buat. Kenapa kita buat? Sebab Nabi suruh kita buat. Di saat kita faham manhaj tersebut, hari ini mungkin kita kata bukanlah kita orang perfect dalam beramal. Mungkin banyak lagi sunnah-sunnah yang kita tak buat, tak amal. Kita hanya buat sikit-sikit, kita baru belajar. Tapi manhaj kita, kalau tiba-tiba ada orang datang kepada kita ajar sesuatu amalan, kita akan tanya, ada hadis tak berani? Ada tak panduan Nabi? Jadi inilah menyelamatkan kita. Jadi masyarakat awam ni nak kena ajak begitu. Dan sebenarnya apabila kita ajak pada masyarakat, umumnya mereka boleh terima. Tetapi ada musuh-musuh manhaj yang nak menjauhkan manusia daripada ni, supaya mereka boleh menjadi serigala yang mengacaukan domba-domba. Dia pergi halau orang tu sehingga akhirnya kambing itu bersendiri. Tidak ada, jauh daripada pengembala dia, akhir sekali dia ngap. Iblis ni, dia tarik orang, jangan pergi dengar panduan Quran, jangan belajar sunnah Nabi, jangan ikut ustaz-ustaz mengajar kepada Quran dan juga sunnah. Akhir sekali orang tu terikut, lepas kali dia pun lagi mudah untuk dia ngap, itu talbis dia. Sebab tu kita banyaklah berdoa. Saya bila kata macam ni, sebenarnya bukanlah bila kita baca kitab ni, kita dakwa kita ni hebat, boleh lawan iblis, tahu tipu daya dah. Tahu tu satu benda, tapi kadang-kadang dalam kita belajar ni pun banyak perkara-perkara yang kita kena minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala
agar Allah selamatkan kita daripada tipu daya ni. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya dan upaya melainkan Allah. Dan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta taufik, kita minta hidayah, kita minta petunjuk, kita minta pertolongan, kita minta inayah. Sehingga Allah Ta'ala atau kita kata, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jadi sunnah ni adalah nikmat yang boleh menyelamatkan kita. Mudah-mudahan dengan kita berpegang kepada manhaj sunnah, manhaj kan bukan sekadar, manhaj tu bukan sekadar nama, dia ada kriteria sifat dia tu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua insya-Allah. Kita akan sambung pertemuan lagi bab talbis iblis terhadap kaum perempuan pula. Macam-macam. Ni bab perempuan pula nanti kita nak jumpa sekali lagi. Macam mana talbis dia ni. InsyaAllah, ya. Iyalah. Baik. Meratap. Jadi dia buat ratapan pula, dia buat di video pula. Akhir sekali benda ni akan jadi normal. Percayalah. Bila tidak ada orang cegah, maknanya pasal dulu 40 baca Quran di kubur. Panggil orang upah 40, lepas tu mati sekejap, lepas tu ada balik. Lah ni datang dengan teknologi baru, pasal radio. Boleh sampai habis bateri. Lah ni pula teknologi baru pasang solar pula. 24 jam mengaji di kubur. Selama-lama orang akan anggap inilah dia agama. Apa yang berlaku? Nanti manusia akan hilang pegangan dia daripada agama dia. Ya. Jadi kalau benda-benda yang tidak dipanggil macam wanita tadi, dia buat konten di kubur, dia pasang lampu, dia hiaskan kubur suami dia. Kemudian dia tunjuk pula dia menangis-menangis di kubur. Ini bentuk ratapan. Bentuk-bentuk ratapan yang dilarang oleh agama kita. Patut wanita ni berkabung di rumah dia, tak keluar rumah. Syariat dah tunjuk dah macam mana seorang wanita berada dalam iddah dia, dan itu adalah berkabung mengikut syariat. Adapun dia hidup menangis-nangis, teriak-teriak di kubur, buat konten pula dalam zaman lah ni, ini adalah satu bala yang berat dah, besar. Kalau kita melanggar peraturan agama, macam-macam pula akan timbul. Baik, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kepada kita nak berhabis ni. Tapi sebab kita dah baca sikit je lagi ni, insya-Allah ada rezeki kita tamatkanlah buku kita ni. Tadi pun baca laju dah tak ada habis juga. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.